برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah pada membicarakan ilmu tauhid. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan lagi kesempatan untuk kita ini sampai di penghujung-penghujung Syaban ini. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang merupakan bulan anugerah Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan tersebut dan mendapatkan pengampunan oleh Allah Ta'ala di bulan yang penuh berkah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung perbahasan kitab Kharidah Bahiyah ini pada muka surat 19. Muka surat 19 baris 66. Wal fikri wal dhikri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين آمين يا رب العالمين. والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام. Dan bertafakur serta berzikir sentiasa agar tercegah daripada seluruh dosa-dosa. Atau kepada tu maknanya lisairil asami itu dengan makna daripada. Mujtaniban lisairil athami, li itu dengan makna min, dengan makna daripada. Jadi dikatakan di sini dalam bahagian tasawuf, iaitu bertafakur. Bertafakur maknanya sentiasa memikirkan tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah, dalam Al-Quran yang sangat banyak, antaranya mereka yang alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Apa dia? Mereka ni yang sentiasa memikirkan segala kejadian Allah Ta'ala. Mereka fikir kejadian Allah Ta'ala ni, lihat langit ni, lihat bumi ni,
takkan jadi dengan sendirinya melainkan dicipta oleh Allah. Dia tengok pula kepada makhluknya, daripada makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, sampailah kepada makhluk yang paling halus. Sebab tu dalam tasawuf, minal alamil ulya, daripada alam-alam yang tinggi sampailah kepada alam-alam yang rendah. Maka perlu sentiasa kita memikirkan, bawa kepada fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan seluruhnya ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, lindunglah kami daripada azab neraka. Itu dia. Kita tengok diri kita ni, kita tengok sekalian kita ni, kita tengok segala kejadian, kita tengok segala apa yang berlaku, segala apa yang bergerak, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Sebab tu dijadikan dalil tu. Nabi Ibrahim tengok matahari kan, Nabi Ibrahim tengok bulan, Nabi Ibrahim tengok, dia tengok, maka ini semua mustahil Tuhan. Mustahil Tuhan. Maknanya benda yang dikatakan kita fikirkan tentang makhluk ni, maka makhluk ni dicipta Tuhan. Begitu. Dia bawa kepada fikir. Itu maknanya apa? Wal fikri, dan bertafakur. Wal dzikri, dan sentiasa berzikir. Serta berzikir sentiasa. Maknanya sentiasa ingat Allah lah ni. Tadi sentiasa melihat ciptaan Allah. Sebab itu disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Fikirlah olehmu akan segala yang dijadikan oleh Allah, dan jangan sekali-kali kamu fikir tentang zat Allah. Itu dia. Ya, tak boleh fikir tentang zat Allah. Sebab apa? Zat Allah ni tak tahu. Kita tak tahu. Zat Allah tak sama macam makhluk. Itu dia. Cukup dekat tu. Kita tahu dalam pengajian akidah, mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu Tuhan tak sama seperti makhluknya. Maka selesai. La ya'lamu haqiqatuhu illallah. Tak ada satu pun yang tahu melainkan Allah jua. Tu. Tapi yang dituntut kepada kita apa dia? Yang dituntut kepada kita ni untuk tengok ciptaan-ciptaan Allah. Tu dia. Itu yang disebutkan bahawasanya fikirlah olehmu akan segala kejadian Allah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi sentiasa ingat ni, wal fikri wal dzikri, sentiasa fikir dan sentiasa zikir. Misal dalam ayat Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi. Itu tadi sambungan. Mereka yang sentiasa ingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk. Dia beza qu'ud dengan julus, beza. Itu beza bahasa Arab lah, tapi tak apa, kita tak bahas. Wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan mereka yang ala junubihim tidur. Tidur di belakang mereka ni.
Kan mereka letakkan di belakang mereka tidur, itu junubihim wa ala junubihim alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang ingat kepada Allah Ta'ala ni dalam keadaan diri, duduk, tidur dan sebagainya. Ini yang jadi dalil para ulama kita ni, ya, mengatakan kita ni nak zikir di mana-mana, silakan, tak ada masalah pun. Tu dia. Dalam apa jua keadaan, silakan. Tu dia. Dan ini jugalah yang bawa kepada apa dia? Kepada zikir yang daim. Maknanya apa? Zikir yang sentiasa. Tu dia, ya, zikir yang sentiasa. Dan zikir ni banyak jadi zikir. Zikir itu dengan makna apa? Ingat. Sebab tu zikir ni terbahagi kepada beberapa bahagi. Sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ni rasanya, iaitu zikir itu dengan zikir lisani, zikir lisan. Dengan kita sebut subhanallah, subhanallah, kan? Itu kita sebut. Dan ada zikir itu pula, zikir dipanggil dengan nama zikir qalbi, itu hati. Hati kita ni sentiasa zikir Allah, 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 Allah. Tu dia. Hati ni. Dan ada lagi zikirnya itu zikir khafi. Zikir khafi. Zikir khafi macam mana? Iaitu dia dalam kehidupan dia ni, apa yang dia lakukan bawa kepada ingat Allah Ta'ala. Itu khafi. Maknanya segala pusatan, tumpuan, fikiran, perbuatan, percakapan, penglihatan, semua tumpu kepada Allah. Itu khafi. Itu dia. Itu. Ya, dan banyak lagi lah para ulama kita bahaskan, tapi biasanya 3 ni. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, jadi disebutkan ayat tu, mereka yang zikir, kemudian mereka yang fikir. Zikir dan fikir ni selari. Itu dia. Zikir, fikir, selari. Bila zikir, itu kita kata menunjukkan kepada amal zahir, amal batin. Zikir tu. Ya. Sebab tu zikir ni juga salah satu makna bagi solat tu zikir. Ya. Tu dia. Tapi jangan salah di situ. Jangan dia kata tak perlu solat, hanya zikir. Ni salah. Ni salah satu nama. Tapi hakikat diri solat tu, itu yang Nabi ajarlah. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, itu yang Nabi ajar. Itu hakikat diri solat tu. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena seiring. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Zikir itu bawa kepada fikir. Tu. Sebab tu mula sekali zikir. Bawa kepada apa? Fikir. Bawa kepada sentiasa fikir. Kemudian kedua-dua ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kedua-dua ni zikir dan fikir ini mesti dipandu oleh ilmu. Itu dia. Ya, mesti dipandu oleh ilmu. Itu dia. Sebab tu ilmu yang diwajibkan oleh ulama apa dia? Fiqh, tauhid, tasawuf. Ilmu yang diwajibkan dalam isyarat hadis Jibril, fiqh, tauhid, tasawuf. Ini dipanggil ilmu fardu ain. Maka dengan fiqh ini, tauhid ini dan tasawuf ini yang bawa kita untuk faham zikir dan fikir.
Itu wasilah untuk faham zikir dan fikir. Macam mana kita nak fikir kalau kita tak mengaji ilmu tauhid? Itu masalah. Sebab tu fikir-fikir ni dia guna akal. Sebab tu para ulama mengatakan akal yang tak dipandu oleh tauhid, tak dipandu oleh ilmu, tak dipandu oleh Quran Sunnah, maka jadilah mereka ini seolah orang tak berakal. Itu dia. Kan sabit dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada akal tapi mereka tak memikir dengan akal. Macam mana tu? Maknanya apa? Maknanya mereka ini menyimpang daripada adunan Quran dan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebab tu para ulama mengatakan kedua-dua ni, zikir dan fikir ni mesti dengan ilmu. Wasilah untuk dapat. Wasilah untuk dapat. Bila kita dapat ilmu kemudian diiringkan dengan zikir dan fikir, maka kedua-dua ini, iaitu zikir dan fikir ni, kata para ulama, adalah rukun terbesar untuk sampai kepada Allah. Dua ni, ini rukun paling besar sekali dalam ilmu tasawuf. Zikir, fikir, dua ni. Itu dia. Ini kena pegang betul-betul ni. Dua ni. Ya. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Untuk sampai kepada Allah. Wasilah dia ilmu. Wasilah dia fiqh, tauhid, tasawuf. Itu dia. Kadang-kadang dibanyakkan zikir tapi tak banyak fikir. Itu masalah. Kadang-kadang zikirnya itu pula hanya zikir lisani, zikir lisan, bukan zikirnya qalbi, bukan zikirnya khafi. Bukan dia setiap masa ingat pada Allah, walaupun lisan dia itu sentiasa menyebut Allah, Allah, tapi hati dia tu lalai dari Allah. Tu. Cuma ulama kata tak apalah, daripada bercakap benda kosong, bila dia sebut dengan lisan dia Allah, Allah ni mudah-mudahan dapatlah kebaikan. Cuma apabila tidak diiringkan ketiga-tiganya, fikir ingat tumpu dengan khafi, zikir lisan dia dengan benar, dan juga dengan hatinya itu sentiasa ingat pada Allah, maka susah nak sampai. Dia jadi tak sempurna begitu. Sebab tu ulama kata, dan bahkan dalam riwayat menyatakan, zikir yang dibaca dalam keadaan hati lalai, maka sia-sia. Tu dia. Sebab tu nak bawa kepada makna zikir tu, ketiga-tiga ni kena ada sekali. Khafi, lisan, qalbi. Tiga ni. Tu dia bawa sekali. Makna dalam kita ni zikir Allah, dalam kita ini zikir subhanallah, maka hadirkan hati. Hadirkan hati. Ilmu tauhid yang kita dah ngaji tu, hadirkan dalam hati kita. Letakkan rasa khusyuk, letakkan rasa khudu', letakkan rasa lazatnya. Tu. Letak tu. Kalau tak, selama-lama hanya lisan. Tu dia. Bawa pula kepada fikir. Bila hati dah sentiasa ingat, fikir dia pun fikir terus kepada dia. Tu dia. Tapi kalau hati dia tu tak bawa ingat, hanya lisan sahaja kata ingat, hanya lisan sahaja sebut, maka ditakuti fikir dia pun hilang. Begitu. Ini jalanannya tasawuf. Maka rukun paling besar ni kena faham. Rukun paling besar ni. Semua orang boleh kata zikir, semua orang boleh kata.
Semua orang boleh sebut. Nak kenal Allah, zikir. Nak kenal Allah, fikir. Semua orang boleh sebut. Anak-anak kecil pun boleh sebut. Tapi nak faham betul-betul cara dia, itu kena ada guru. Itu kena belajar. Tu dia. Nak kena tunjuk satu-satu cara dia, macam mana jalanan dia, untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, dan bertafakur serta berzikir sentiasa agar tercegah daripada seluruh dosa-dosa. Dosa apa? Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dan dosa batin. Itu dia. Agar tercegah daripada itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini maknanya apa? Makna di sini adalah kita zikir dan kita fikir supaya kita ini tercegah daripada buat perkara dosa. Itu maknanya. Bukan bermakna kita kata bukan bermakna kita katakan kita ni suci daripada dosa. Tidak. Ya. Setiap daripada anak Adam itu, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in tawwabun. Setiap anak Adam itu dia pendosa, melakukan kesalahan. Sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang taubat. Setiap daripada kita tak lari daripada salah. Tapi kenapa dia kata agar tercegah daripada seluruh dosa-dosa? Maknanya bila diisi masa kita ni dengan fikir dan zikir, lama-lama kita datanglah cinta, lama-lama datanglah rindu, lama-lama datanglah keinginan nak berjumpa dengan Tuhan. Daripada situlah terhindar dosa-dosa. Daripada situlah terhindar perkara-perkara yang tidak baik. Itu maknanya. Kadang-kadang terjatuh juga. Kerana namanya manusia itu bukan, kita ni makhluk yang bukan seperti mana Nabi. Nabi itu asim ataupun ma'sum, dijaga oleh Allah daripada segala dosa. Dosa, perkara haram, perkara makruh, semua dijaga oleh Allah, para Nabi. Tapi makhluk tidak. Sebesar-besar para wali pun, dia mesti ada juga, kita kata, harus bagi dia untuk melakukan dosa. Itu dia. Harus bagi dia untuk melakukan dosa. Tetapi bagaimana keadaan mereka dengan kita, itu tak boleh disamakan. Kerana kalau kita lihat, perkara haram di sisi mereka itu adalah perkara makruh di sisi kita. Itu beza. Ya. Perkara haram di sisi mereka yang muqarrabin, mereka yang dekat dengan Allah, itu perkara makruh di sisi kita. Di sisi kita makruh. Contoh dalam mazhab Syafi'i, bercakap, berbual setelah daripada Isyak, berbual kosong setelah daripada salat Isyak, di sisi mazhab Syafi'i mengatakan makruh, melainkan perkara yang baik, melainkan perkara yang bawa ingat Allah. Tapi tak apalah, kita ni mengatakan walaupun makruh tapi tak ada masalah, makruh lagi gitu. Tapi bagi para mereka yang dekat dengan Allah, maka yang makruh tu haram. Yang sunat itu mereka jadikan wajib. Bukan bermakna mereka ini mewajibkan syariat Allah yang sunat. Tidak, jangan silap. Mereka mewajibkan kepada diri mereka sendiri. Itu maknanya. Hakikat diri itu memang sunat, tapi mereka mewajibkan kepada diri mereka sendiri. Itu maknanya. Contoh kita kata baca Quran. Baca Quran umum hukumnya sunat. Tapi saya mewajibkan diri saya mesti baca 1 juzuk sehari. Bukan bermakna agama wajibkan saya ini untuk baca 1 juzuk sehari. Tidak. Tapi saya sendiri. Contoh.
Tu kena faham. Kadang-kadang ada orang yang dia melakukan kesilapan, dia kata tengok tu dorang ni. Kata ni pula sunat jadi wajib. Tengok, menukarkan hukum Allah. Bukan, jangan silap di situ. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu disebutkan hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Perkara yang baik di sisi orang awam, tetapi itu tidak baik bagi mereka yang dekat dengan Allah. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan berkaitan dengan cara kita ni untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ini mendapatkan kebaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam zikir-zikir para ulama kita, di dalam keinginan-keinginan para aulia Allah, sebagaimana disebutkan ilahi anta maqsudi, Tuhanku engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan redamu lah kami tuntut, a'tini berikan kepadaku, mahabbataka cinta padamu, wa ma'rifataka dan kenal akanmu ya Allah. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia kita kata berkaitan dengan tafakkur dan juga zikir ini. Kemudian yang ke-67, yang ke-67, sikit lagi ya. Muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali. Ini muraqabah. Ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang peringkat dalam maqam-maqam tasawuf ni. Ni nak cerita ni panjang lah ni. Peringkat dalam maqam-maqam tasawuf secara ringkas kita kata, dia kata apa? Muraqabah kepada Allah dalam setiap keadaan, untuk kamu terangkat pada kedudukan tertinggi lagi sempurna. Muraqabah ni apa? Muraqabah ni muraqabah ni merasa Tuhan lihat dia. Itu muraqabah. Itu dia. Dia merasakan Tuhan ni melihat dia. Itu muraqabah. Tu. Dia sebenarnya dalam kita kata perjalanan ni lah, dia kata muraqabah kepada Allah dalam setiap keadaan. Maknanya merasakan, mengingatkan bahawasanya Tuhan ni sentiasa melihat akan dia, akan kita ni dalam setiap keadaan, ketika tidur, ketika jalan, ketika bercakap. Maka kalaulah kita merasakan Tuhan melihat kita pada setiap saat dan ketika, maka setiap saat dan ketika itulah kita akan jaga segala ahwal, segala keadaan diri kita. Tapi kenapa dalam bercakap ada dusta, dalam berbuat kerja ada tidak amanah, dalam kita berjalan ada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, dalam kita melakukan suatu mesti ada yang tidak baik dan sebagainya, kerana tidak ada muraqabah. Kenapa tidak ada muraqabah? Kerana tak selalu zikir dan fikir. Itu dia. Bila tak selalu zikir dan fikir, maka tiadalah padanya muraqabah. Hanya dia ini di maqam awam. Selalu kata Tuhan lihat kita, Tuhan lihat kita. Ya, sekali apabila di belakang manusia ataupun tanpa pengetahuan manusia, seolah-olah Tuhan tidak melihat saya. Itu dia. Maka tidak ada hakikatnya, tidak ada muraqabah pada dia. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah para ulama kita ni dia meletakkan perjalanan tasawuf ni 4. Perjalanan tasawuf ni 4. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Dalam setiap keadaan untuk kamu terangkat pada kedudukan tertinggi lagi sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dia sampai, ya sila.
Boleh baik, insya-Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ditanya, Ya. bagaimana keadaan ketika mulutku bersikir tapi hatiku masih lalai? Jawab Imam Al-Ghazali rahimahullah, teruskan berzikir walaupun hatimu lalai kerana sekurang-kurangnya lidahmu akan terselamat dari perkataan yang kotor dan sia-sia. Ya, betul. Apa maksud kata-kata Imam Ghazali ni soalan? Ya. Ustaz, Ya. dari lidah pindah ke hati. Hati mula berzikir. Soalan saya, lubuk yang paling dalam hati ialah sir. Ya. Kita tak Ustaz ceritakan apa tu sir, Ustaz? Ya, baik. Jazakumullah khair. Jadi alhamdulillah dikatakan oleh Imam Ghazali, itu antara kita kata pendapat Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali iaitu sebaik-baik seorang itu walaupun dia tidak mampu untuk menghayati zikirnya, istihdarul qalbi, iaitu menghadirkan hatinya ketika zikir, sekurang-kurangnya dia sentiasa melafazkan supaya tidaklah dia bercakap itu perkara yang sia-sia. Itu dia. Sebab apa? Lama kelamaan bila dia usahakan, maka itu akan bawa kepada apa? Bawa kepada merasai nanti. Cuma di situ kita tak bahaskan lagi, kerana itulah yang disebut sebagai maqam mujahadah sebelum sampai maqam muraqabah. Ya, maqam mujahadah ini apa dia? Iaitu maqam mujahadah atas wazan sarafnya iaitu mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Maknanya apa? Mufa'alatan ni ataupun kita kata mujahadah ini iaitu ada ketikanya dia menang, ada ketikanya dia kalah. Ada ketikanya dia menang, ada ketikanya dia kalah. Gitu. Tapi kalau maqam awam ni selalu kalau tak istihdarul qalb, tak hadirnya hati, dia tinggal. Maqam awam ni. Tapi bila dia di maqam mujahadah naik sikit, bila sampai kepada maqam mujahadah, dia dalam keadaan hatinya tak hadir pun dia tetap zikir. Hati tak hadir, zikir lawan, kadang tewas lawan balik, kadang menang, kadang kalah. Itu mujahadah. Sebelum nak sampai ke maqam muraqabah, iaitu merasa Tuhan melihat dia. Itu perbahasan dia lebih panjang. Cuma kita kata secara ringkas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iaitu kita kata berkaitan dengan peringkat zikir. Dia panggil latifah, dia panggil. Ya. Cuma ini dalam bab tariqah lah. Dalam bab kita kata zikir-zikir tariqah, dia sebenarnya ada lebih kurang 7 latifah. 7 latifah dan ada setengahnya 9 tempat yang akhir sekali bawa kepada sirri. Ya. Ada yang setengahnya memulakan dengan jahri kemudian akhir kepada sirri, ada mula dengan sirri berakhir dengan jahri pun ada. Tapi kebanyakannya bermula dengan jahri berakhir dengan sirri. Ya, kebanyakannya begitu. Cuma ada segelintir sahaja mula dengan sirri baru berakhir dengan jahri. Tapi latifah itu dipanggil dengan nama latifah sirri sebenarnya. Cuma kita nak bahaskan perkara tu memang tak mampu untuk dibahaskan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tak mampu untuk dibahaskan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dia akan sampai kepada masa dia. Sebab tu dikatakan man lam yaduk lam yadri. Siapa tak merasa dia tak tahu. Begitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah kita akhiri pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه يفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم